Nak cakap apa? Itulah yang berlaku pada saya. Saya dulu kerja jadi pengarah undang, saya dah dekat pesara tau. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Iya. Tu sebabnya kita nak sombong dengan apa? Tak payah. Sombong dengan duit, ada orang lagi banyak duit daripada kita. Sombong isteri lawa, ada orang lagi lawa. Lawa berapa lama lawa? Cakap. Berapa lama lawa? Lawa ni subjektif. Orang dulu tak payah lawa pun 30-40 tahun kahwin. Hari ni lawanya pasal saya dah tak tahan. Cukup, saya dah terseksa sangat. Apa benda? Lawa dua-dua. Lawa handsome dua-dua ada. Penyanyi pelakon. Tu saya pesan dekat dia orang. Korang ni yang hati-hatis ni, kalau dalam bercerai, satu benda dekat dalam mahkamah, keluar bila orang tanya, apa perkembangan kes tadi? Doakan yang baik-baik aja ya. Doa baik-baik. InsyaAllah mengasih semua. Assalamualaikum. Itu aja. Sebab selagi mana belum diputuskan perceraian berlaku, maka masih lagi dikatakan membuka aib pasangan. Boleh cerita dengan orang. Dan korang sebagai netizen ni, yang orang perempuan ni, yang komen lebih-lebih ni, ceraikanlah, yang kau tunggu apa lagi? Apa hal? Jangan jadi dayus. Korang macam kau duduk hari-hari kat rumah orang tu. Dah lah lain yang buat, lain yang kena. Bukan satu je Samsul dalam dunia ni. Tapi alhamdulillah, tu dia kata, akhirnya dia berpisah dengan cara baik dah. Doakan yang baik-baik aja. Kita pula lebih-lebih. Lagi satu, jangan nak dedah-dedah dekat media sosial, tak usah. Ya? Jangan kita sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua-dua pakai. Jangan dengki. Dengki ni apa? Dengki ni kadang-kadang kita kena faham. Dengki ni, nak tengok dengki, kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau ada orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Faham tak? Orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, dia dengar dia dapat pergi haji tau ni. Dengar kat tu. Dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru. Yalah, bukan dia seorang kan, ramai ya beli kereta baru. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, biasalah tu, bukan dia seorang. Makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia pergi haji tau ni, tak apa kabel dia pakai, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curi duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilat dia bos tu. Ada. Cepat di mulut dia. Dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang yang pandai, ramai lagi nak orang lain, confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dia rasa happy. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Nak jumpa lah dia, minta dia tolong doakan, mudah-mudahan aku pun dapat pergi juga. Nanti kau doakan aku biar aku boleh pergi. Boleh, insyaAllah. Kau dah daftar belum? Belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi balik. Mati hidup lah. Belum. Mati balik. 3 kali. Kan? Lepas tu, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Boleh kita naik sekali dengan dia kan? Time isi minyak, buat lah tidur. Contoh kan. Jadi makna kata, happy. Kita happy sama. Dengar-dengar dia naik pangkat. Oh, boleh minta tolong dia lepas ni. Dengar anak dia dapat semua A. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah. Macam tu. Jangan dengki. Dengki samalah artinya. Apa maksud dengki? Kalau saya bagi maksud dengki ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Tu dia. Kita nampak, balagak, bini lawa lah, nyampah aku. Isteri kita pun lawa juga. Cuma kita dah tengok hari-hari keadaan dia lain. Kita tengok bini orang sikit sekala tu nampak lawa tu. Cuba kalau kau tengok hari-hari, kau akan cakap tak lawa juga. Macam kita beli kereta kan, hari-hari dah duduk dalam kereta tu rasa tak ada apa-apa dah. Dulu masa tengok kat showroom lawa sangat, berkilau-kilau, bling-bling. Faham tak? Cuba tengok mak ayah kita dulu. Orang tua-tua dulu.
Tak payah pun lawa-lawa make up, tak ada beri ada Maybelline ke, ada Chenia, ada undercoat dulu, kemudian potong mata, Chenia, tak ada. Mana ada? Tak ada. Dulu pukul 7 dah gelap. Pukul 7 dah gelap. Kalau rajin dia pam lah lampu tu. Minyak tanah tu kan. Kalau dia tak rajin, gelap lah. Tidur. Tu yang anak 8, 9. Gelap-gelap, gabur-gabur terasa. Okey. Itu lah. Iya, tu cakap tu. Sebenar-benarnya orang dulu-dulu kan tak payah nak lawa, okey je bahagia. Kenapa budak sekarang? Lawa, pilihan sendiri. Kami berkawan sebenarnya sekolah rendah lagi. Tuan kawan, tak sangka lah perasaan berputik, nyampah, sepak, kan tahu lah. Bila interview kat TV kan ada macam tu lah. Kan? Saya tak tahu lah, jadi saya masih, okey. Ya Allah, kalau dia lah jodoh aku, kita pun tengok. Itu sebenarnya bersyukur. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Hamid. Biarlah isteri kita tidak secantik Maya Karin dan Fazura. Syukurlah bila tutup lampu sama. Kau tanya Puris tu, bila tutup lampu menyala kau muka Nilofa tu, tak ada dah, sama golap ni. Bersyukur. Kau tu sebab kalau kau tak sanggup tengok muka bini kau dah pukul 9 tutuplah lampu. Macam tu lah. Macam tu. Hati pun tak sakit kan. Contoh kan golap macam tu kan. Namun kita pun tidur. Orang perempuan pun jangan kita berungut. Suami aku ni, halah, pening kepala. Kenapa lelaki aku tak handsome? Yang paling dia marah apa? Ya Allah, tidur ke mengamuk orang tu. Dia punya berdengkur tu. Kadang ada kan. Iya. Ada tu bunyi, dia pernah kerja kapal dulu. Bunyi somong kapal. So pagi bini bertanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Bunyi vibrate. Yang paling power tu yang sampai dekat chorus. Dia macam tercokik sikit. Lepas tu senyap tu sampai pagi tu. Itu jarang-jarang dapat tu. Itu nama dia hole in one. Orang perempuan dengar saya cakap, bersyukurlah suami kita tidur berdengkur di sebelah kita, sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itulah jawapan yang kau kena pertahankan malam ni. Abang ni tolong pusing sana lah, bising lah. Sekurang-kurangnya aku tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Jadi orang perempuan mulai malam ni kalau dengar berdengkur, abang teruskan. Macam tu. Bagi galakan. Kemudian bila bekerja, kadang-kadang ada ayat, aku kerja teruk-teruk berbelas tahun, puluh tahun kat sini, aku macam tu juga. Tak naik pangkat, tak apa. Asal-asal naik, orang tu. Kalau pergi khusus kat Jepun, tak ada. Khusus kalau pergi dekat Korea, tak ada. Khusus kat Melaka, hantar aku. Contoh, petikai. Kadang-kadang ada orang macam tu. Sebenar-benarnya percaya pada hikmah. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita duit banyak. Tuhan tak bagi kita pangkat yang tinggi. Tuhan tak bagi kita kaya. Mungkin. Tapi Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Tuhan bagi kita anak-anak yang taklah ramai, tapi cerdik. Ada orang tu Tuhan bagi anak dia ramai, rajin betul. Rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak dia. Saya bagi salam, menyaut, beranak lah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Bayang tu. Rezeki. Ada orang anak je 10 anak. Hoi, azab lah ustaz, jaga anak ramai. Jangan risau. Sekejap je, tiba-tiba anak dah besar. Hantar dalam grup family. Assalamualaikum, mak dia hantar. Hari ni telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Tak ada star tu, hashtag. Sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu.
Trek. Seorang 500, 10 orang tak 5,000. Oh dahsyat. Contoh. Tu saya kata. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Kau bayang kan? Macam mana dia buat tu anda betul. Nampak tak? Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, ulala. Bahagia hidup weh. Berai mantu kakak kau terbayang kan? Nanti cakap tu. Kadang-kadang tak dapat, kau tak try. Tu saya bila tengok cerita-cerita Hindustan tu kan, tengok cerita-cerita Tamil tu macam mana dibuat. Kita tak pernah cuba. Cuba kalau kau tampak suami tengah basuh motor tu kan, kau pegang. Abang, iya. Kena air dekat bini tu, langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami dia, koi laki hai, jabo hasti hai. Bini pun nyaut, baris hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran kiri kanan tu, cak dum-dum, cak dum-dum, cak. Jadi weh. Kau tak pernah buat, mana kau tahu? Bahagia. Nampak tak? Seterusnya, percaya hikmah. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Dalam bekerja, jangan suka menyalahkan orang lain. Kenapa tak siap kerja? Salahkan dia. Dia punya punca ni. Kenapa ni? Itu dia. Tu anak kita pun ikut perangai kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Nampak tak? Tu antaranya. Tu sebabnya jangan menyalahkan orang. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Orang lelaki, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang, orang perempuan? Kebau tak makan. Lelaki, kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Orang perempuan, kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah orang lelaki. Kenapa nasi tu mentah? Kayu api basah. Orang perempuan, kenapa kayu api basah? Hujan turun. Orang lelaki, kenapa hujan turun? Katak panggil. Orang perempuan, kenapa katak panggil? Ulah nak makan. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian. Tahniahlah. Sebab staf ARSB ini masih hafal lagu itu. Saya saja try tadi beri je demi ingatnya. Lepas ni apa. Cuma lagu tu sibuk menyalahkan orang. Cuma yang paling gentleman, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila ular dia tanya, wahai ular, kenapa kau nak makan katak ni? Dia menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia ulang, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan audio di hujungnya dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Tak tanya dah bila dia tanya tu. Sebab dia tanggungjawab. Korang duduk di Shah Alam, kota metropolitan, ilmu tinggi, kau menghasilkan exhaust. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Dan itulah jawapan korang dengan confident ni. Makna hujan lebat baru-baru ni banyak betul katak panggil. Ya? Tak. Tapi lagu tu sebenarnya mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang lain. Seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita? Respon yang positif. Nampak dekat notice board, mulai berapa hari bulan, mulai saat ini semua staf tidak dibenarkan begini-begini, hendaklah begini-begini, arahan management. Oh adalah, tak benda lah, tak faham kita lah, ini semua menyusahkan orang lah, mati lagi baik lah, apa benda ni, marah dekat notis. Sedangkan notis tu dikeluarkan selepas perbincangan peringkat tertinggi. Ada satu ayat lagi, ala korang yang muda-muda buatlah akad dan anak pencen, yang seorang tu pula. Kita membaca balik, kepada nak bersara sila abaikan notis ni, tak ada pula. Tu sebab jangan merungut, hidup jangan merungut, positif. Dan seterusnya, kita hendaklah ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Tidak mengharapkan balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Masalahnya orang kita, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas lah tu.
Kalau ikhlas, dia tak harap pun terima kasih. Malahan yang ikhlas yang lebih mendalam, dia tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang difikirkan hanya Allah Ta'ala. Saya ceramah petang ni, saya tak pernah tahu pun berapa bayar petang ni. Tak ada saya tahu. Okey ya. Iya. Saya jenis tak suka macam tu. Tak tahu dah. Ada. Terima kasih banyak macam tu. Kalau tak ada pun, okey je. Kalau bagi 3,000 saya ambil. Bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Memang tak datang lah baru. Tak adalah gurau. Ikhlas. Ilmu ni bukan saya punya. Ilmu Allah bagi pinjam. So share dengan semua. Itu yang tuan-tuan yang pernah bagi pencamah-pencamah mesti akan terkejut. Akan jumpa pencamah. Minta maaf, RM5,000 tak boleh kurang. Ada yang macam tu. Nak siap nak hotel mana? Beritahu. Ui, teruk betul. Wah, ceramah kat kafeteria je kot. Kan? Panis weh. Kan? Contoh. Kita kena belajar bersyukur. Bayangkan, kau ingat senang ke ceramah sambil mata nampak nasi putih, sayur telur RM3? Apa salah sayur telur sebelah tu RM3.5, sebelah tu RM5? Apa salah? Oh, berapa pieces? Okey. Alright. Macam tu lah. Tak boleh fokus weh, nampak menu kan. Macam tu lah. Tapi okey je. Saya okey. Saya pernah ceramah dekat satu restoran makanan segera. Kan? Yang warna merah tu, yang ada orang tua rambut putih pakai kacamata duduk depan tu. Janganlah sebut. Dia tak taja ceramah kita petang ni. Saya sebut. Saya ceramah untuk staff dia 3 orang ni sebab dia nak masuk pertandingan challenge untuk servis orang siapa paling cepat sekali. 3 orang je ceramah motivasi. Saya tak ada masalah pun okey je. Jangan risau. Saya tak memilih. Dan saya jadi sibuk hari-hari ceramah. Booking berapa lama? 6 bulan tu. 6 bulan ni? 6 bulan. Tapi saya okey. Saya datang. Yang tarik muka kat rumah tu tarik muka. Ceramah. Nampak macam mana? Saya kata abang ni ceramah nanti 3-4 tahun je. Besok abang dah duduk rumah jangan kau muntah ni muka abang sudahlah. Kan? Itu je. Simple je. Ikhlaskan hidup kita senang. Kita kerja, balik rumah kan. Rupanya Tuhan balas apa tahu? Anak kita. Mama tak sihat. Nampak muka mama macam tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk. Apa Maman? Sejuk apa? Sejuk apa? Perut tak? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung kau tahu. Sejuk hati. Hati rasa gembira, rasa tenang, rasa lapang. Tak memang macam ni seorang ada perut kan? Sejuk perut mak, tak ada. Sejuk hati. Kan kau orang, ya Allah, kan macam tu, hati. Allah, mana ada? Alah, tak ada. Tak ada, kau yang bohong lah. Betul tak? Tu kena betul kan? Jadi makna kata ikhlas. Kemudian dalam kita bekerja nak cari keberkatan buat yang terbaik, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Itu sebab sekarang walaupun kita ceramah, kita ada live TikTok, kita ada live kat media sosial. Orang boleh komen. Sekarang ni cuba tengok berapa puluh ribu orang tengah tengok, daripada serata dunia tengok. Tu belum cerita lagi orang lain akan tanya, "Wih, dekat AISB. Wih, dekat AISB weh." Dia pun tanya, "Wih, macam mana Samsul Debat boleh panggil datang sana tu? Aku boleh tak bagi nombor telefon dia?" Daripada situ tersebar. Ada orang tu dekat sana ni tengok dekat Germany ni, dekat Heidelberg, Germany. Kan? Kita ni tengah petang ni, dia orang tengah pukul 4 pagi ni, dia boleh tengok live, tengok dekat live. Nampak tak? Teknologi. Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Teringat saya pada mendiang Menteri Kejeraya kita dulu. Kan? Masa kes postman surat-surat tu kan, dia kata, "Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai." Nak berhenti postman tu, gila weh, macam mana buat ni? Hari ni pos 1 malam sampai, itu maksud dia. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itulah cerita dia. Kan? Itu dari segi cepat. Kedua, hadir pada pulang-pulang yang baik. Petang ni kita datang, dapat bersama dalam majlis ilmu, datang. Kalau dapat, catat. Tetapi yang tak catat, saya faham. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau Nabi sebut, dia terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin, dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Saya faham.
Lepas tu balik kan, macam mana ceramah tadi? Okey, siapa ceramah? Siapa debat? Okey, dia ceramah. Okey, dia cerita apa? Sama je. Sebab kau tak salin. Yang ketiga, apply. Jangan kita cakap saja, jangan kita dengar saja, tapi kita kena buat. Kita dah tahu dah, benda ni kena kejujuran. Maka apply dalam kehidupan kita, jujur. Amanah, apply. Jangan kita dengar aja tapi kita tak buat. Bercakap bolehlah, semua lelaki itu. Biar kering adi laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan isteri abang ini, tidak sekali-kali. Abang sayang isteri abang sepenuh hati abang ini. Abang sekali beranak seorang, takut darah lah, nak matilah, inilah dah. Itu kau cakap bukan main lagi. Nampak tak? Kalau lelaki tu betul-betul hebat, dia tamankan isteri dia. Tapi itulah alasan lelaki takut darah. Teman isteri dalam labor room, pandang muka dia. Jangan pandang tempat lain. Kau pandang muka, belum pernah lagi perempuan beranak darah keluar kat muka. Sakit bang, kat muka dia. Oh, aku pun takut macam tu. Kan? Dia apply. Kan? Kemudian apa? Sebab ada seorang guru ni, dia mengajar anak murid dia. Dia mengajar tuntang mengajar. Lepas tu ceritanya anak murid dia nak balik ke kampung, dia kena naik perahu. Dia sehari-hari kena melintas sungai, menyeberang sungai. Naik perahu. Satu hari tu perahu dia hanyut. Dia pun pergi jumpa dengan rumah tuan guru dia. Tuan guru, boleh tak nak pinjam perahu tuan guru? Kenapa pula? Perahu saya hanyut lah. Alah, leceh lah. Habis macam mana tuan guru? Alah, kau baca selawat 3 kali, baca Fatihah, okey lah tu. Lepas tu senyap, tak dengar apa dah. Esok tu dia datang, macam biasa. Jadi tuan guru ingat dah selesai lah. Selang beberapa bulan dia datang. Tuan guru, minta tolong. Kenapa ada orang meninggal kat kampung saya? Tak ada siapa nak uruskan. Imam tak ada, Bilal tak ada, semua orang outstation. Tolonglah tuan guru. Yelah, kejap aku bersiap. Pergi sampai dekat sungai tu, tak ada perahu. Macam mana ni perahu tak ada? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya dulu, saya tak pernah pakai perahu lagi dah. Ya ke? Tuan guru tengok dia selawat 3 kali, dia baca Fatihah, berjalan di atas air tu. Dia pun terkejut. Tuan guru cepatlah dah lambat ni. Tuan guru dia pun selawat 3 kali, baca Fatihah. Tenggelam tuan guru tu. Cakap dengan buat ada beza. Dia kena buat. Yang anak murid tadi yakin. Dia buat. Jadi dia menyuruh je, tapi dia tak buat. Itu masalah dia. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Sentiasa belajar benda-benda baru. Macam saya lah dulu, mana pandai pakai benda ni. Dulu masa PKP, saya tak tahu, itulah telefon live, itulah telefon call. Sekali tu buat online live tu, saya tekan sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Orang kau Putrajaya tu tunggu, kenapa tak start lagi dia tu? Kementerian Pengajian Tinggi, tak boleh lupa betul. Kena belajar. Kalau lah orang tanya, Ustaz kita nak panggil Ustaz ceramah online, tak maaf saya ceramah fizikal je. Kalau saya jawab macam tu, 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Itu cerita dia. Nampak tak kan? Mantapkan pengetahuan kita. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Tolonglah. Time kerja betul-betul. Kadang-kadang ada orang pergi kerja meniaga. Okay guys, tak beli tak apa, tengok dulu, tengok. Kan? Ada orang macam tu, tapi tak ada kat sini lah, tempat lain. Ada orang macam tu. Bayangkan, dia tak buat kerja betul-betul. Dia guna mesin photostat untuk tujuan peribadi. Tak boleh. Profesional. Balik rumah pun macam tu, kena profesional di rumah. Jadi suami, balik rumah tinggalkan jawatan kita dekat sini. Sampai dekat rumah jadi ayah, jadi ibu, jadi anak, jadi abang, jadi kakak. Jadilah diri kita di rumah. Nampak? Professionally. Kemudian beriltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, bukan main-main. Lepas tu organize, susun atur strategi kerja, mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan, mana yang urgent, mana yang kemudian. Itu kita kena susun strategi kita. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa pasakkan. Macam kita beli satu phone kan, benda pertama yang kita akan perbetulkan, yang kita akan adjust, apa dia? Apa dalam phone tu, apa benda yang kita akan usik? Kita akan adjustkan ikut kesesuaian kita. Apa dia?
Kamera. Orang perempuan jawapannya kamera lah. Jawapan dia setting. Setting. Volume nak kuat mana, ringtone yang mana. Kalau kawan-kawan call, kalau isteri call, bunyi rimau lah tak. Ada setting. Okay. Dia punya brightness nak terang mana, setting. Saya nak tanya, setting ni kita usik hari-hari ke? Hari pertama je. Tapi lepas 3-4 bulan, apa sah kelabu skrin ni? Kita akan perbetulkan balik setting. Macam tu juga kita bekerja. Perbetulkan niat kita. Macam saya ajar awal-awal tadi, niatlah kerana Allah. Niatlah kerana nak buat benda baik. Niat tu kena perbetulkan. Kalau rasa tiba-tiba hanyut dia kerja macam tak ada apa-apa lah, boring lah, kenapa macam ni? Perbetulkan balik niat kita. Tu yang paling penting. Inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan kalau nak tengok keberkatan itu macam mana, ada 7 tanda keberkatan rezeki. Sikit lagi, saya faham. Ada mula tengok jam tu. Sabar. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang rezekinya tidak berkat, sikitnya rasa tak cukup, banyaknya rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Jadi, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah, isterinya tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Sayang, pergi masuk dalam, siap. Tak apa, abang sambung. Suami sambung ni dengan baju biru ada tulis AISB. Basuh pinggan. Saya nak tanya perempuan, happy ke tak happy? Happy, walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, yang ambilnya voucher spa muslimah, pergi hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita bang, anak abang jaga, pergi sana. Nanti boleh cuci rambut, boleh massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang aja. Alah, tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Dia punya cara tu kan. Abang ni, tak adalah abang dah bayar dah, abang dah bayar. Bergurau.